Adakah dia sempat fikir berapa ringgit? Berapa ya bawa ya? Sempat ke tuan-tuan? Pada masa itu hanya satu benda yang mereka nak ada. Apa dia? Apa dia? Pelampung keselamatan. Pelampung keselamatan orang nampak tak ada harga, tetapi pada saat yang gawat tersebut semua orang minta pelampung keselamatan, life jacket. Mereka berteriak untuk mendapat life jacket. Kenapa semua yang saya kasih? Sebab apabila ada life jacket, insya-Allah dia ada life. Pada masa itu tuan-tuan, gawat tersebut, manusia tak fikir lagi apa yang ada. Semua yang dikasih sekalian, kita akan berhadapan dengan nasib yang kita tak tahu gawatnya hari kiamat. Dan pada saat tersebut, hanya satu benda yang kita tak nak dia hilang. Dia ada life jacket kita. Berdasarkan hadis ini, kata Sufyan bin Uyainah, life jacket kita pada gawatnya hari kiamat, mungkin nanti tengok-tengok pahala kita kena ambil satu demi satu. Tetapi andai kita ada life jacket, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Yang saya hormati timbalan pengurusi surau kita Datuk Fauzi dan semua tim ahli jawatan kuasanya. Seterusnya Al-Afadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai masjid, dan seterusnya lah saya kira yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang sama-sama dapat hadir dalam rumah Allah yang setiap kali saya datang rasanya makin cantik nampak surau kita ni ya. Alhamdulillah, tentunya semuanya daripada infak dan sumbangan yang berterusan daripada para ahli jamaah. Semua yang dikasihi sekalian, pertama sekali tentulah saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberikan ruang ini kepada saya yang fakir dan dhaif ini. Saya doa pada Allah agar dua benda yang Allah berikan kepada saya dan kita semua pada malam ini dengan sebab pertemuan ini. Yang pertama adalah, wahai Allah, dengan asbab penganjuran program ini,
dan majlis ini, maka wahai Allah, satukanlah hati-hati kami dengan ikatan kasih sayang ukhuwah Islamiyah yang kuat. Ketika umat Islam tidak lagi merasa bahawa kasih sayang itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Ketika umat Islam di akhir zaman terlupa bahawa Nabi berjuang untuk menyatukan ukhuwah di kalangan para sahabat, walaupun sahabat itu ada yang datang daripada Mekah, tak pernah kenal pun orang Madinah yang kemudian dinamakan Ansar. Nabi berjuang menyatukan satu kelompok Ansar yang dulunya dikenal sebagai Aus dan Khazraj, yang telah berperang selama 120 tahun, parut-parut kesannya begitu mendalam. Tetapi Nabi menampakkan bahawa Islam ini pentingnya ada kasih sayang. Dan Nabi tidak punya pusat latihan, Nabi tidak ada intan, Nabi tidak ada training center. Nabi hanya ada sebuah masjid yang sangat daif fizikalnya. Lantainya hanya daripada pasir, dindingnya hanya daripada tanah liat yang dikepal, dipadat mampat dan dijemur, kemudian disusun menjadi dinding. Masjid yang tidak terbena tiangnya daripada konkrit tetapi daripada batang tamar yang diketam. Masjid yang sangat sederhana, yang atapnya bukan terbuat daripada atap genting atau shingle atau apa saja, tetapi hanya pelepah tamar yang dianyam dan disusun. Itu pun menutup hanya 3/4, 1/4. Langit adalah bumbungnya. Itulah saja yang ada pada Nabi, tetapi Nabi berjaya menyatukan hati manusia. Sebab Nabi tekankan betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan itulah harapan saya, wahai Allah, satukanlah hati kami di rumahmu yang mulia ini, yang indah dan cantik ini, dengan ikatan kasih sayang seperti mana engkau pernah menyatukan di kalangan Ansar dan Muhajirin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, semua yang dikasih sekalian, dalam pertemuan yang pasti tak lama, sebab masa kan lama, sebab nama pun kuliah maghrib kan. Sebab kuliah maghrib ni simple je, dia punya peraturan dia. Masuk isyak, habislah. Ya, dia terikat dengan masa. Jadi dalam masa yang sekejap itu pun, kalau tak habis, mungkinlah tuan-tuan benarkan kita berbincang lajak sikit. Boleh ke? Boleh ke kalau lajak sikit? Masya Allah, ya. Baiknya ya, sebab tempat lain tak boleh tuan-tuan. Sebab tempat pun nama mulia kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau tak habis pun kita sambung, itu pun tentulah tak panjang. Ya. Jadi insya-Allah kita harapkan dalam pertemuan ni yang kedua kita dapat adalah faham. Faham. Sebab agama dibina di atas faham. Agama yang kita pikul ini dibina di atas faham yang ada dalam hati kita. Maka ya Allah, benarlah Nabi juga berjuang untuk memahamkan dalam hadis. Kebanyakan kitab fiqh dia menjadikan hadis ini tema. Hadis Nabi daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Hadis rawahul Bukhari. Apabila Allah nak seorang itu hambanya menjadi baik, maknanya baik pada standard Allah. Hari ini manusia buat standard sendiri, kita buat standard sendiri. Kita selalu rasa kita baik, kita rasa kita okey. Selalunya yang tak baik orang lain, kita baik, alhamdulillah. Sebab kita buat standard. Allah buat standard bahawa apabila Allah hendak seorang itu jadi baik, yufaqihhu, maka akan difahamkan kepadanya tentang agama ini. Apatah lagi pada malam ini dalam muzakarah antara kita sesama kita, kita akan cuba muzakarahkan apa yang patut kita lihat pada Ramadan itu, ya, dan kita minta Allah membuka pintu-pintu hati kita supaya kita nampak. Kerana kata cerdik pandai, sesuatu benda yang berharga itu sebenarnya berharga kerana kita terlebih dahulu memberi harga kepadanya.
Sesuatu benda yang berharga tetapi tidak diberi harga, maka benda tersebut tidak akan berharga pada seorang itu walaupun dia berharga. Tak percaya, senang saja, berilah sekuntum mawar merah kepada isteri kita. Muslimah sokong saya kan? Suka ke tak? Masya Allah, tengok kuat angguknya, Masya Allah ya. Walau dari jauh nampak, wahai suami, belilah bunga ros kan. Sebab wanita dan bunga berpisah tiada. Dan kemudian biasanya mereka simpan bunga tu, lepas minggu dia orang buang kan? Tak, sampai kering. Adakah lepas kering dia buang? Tak, dijemur. Dia buat setengah-setengahnya di frame kan. Kalau tidak dibuatkan potpuri. Maknanya bunga yang kita bagi pada hari ini kekal insya-Allah sampailah dia boleh bertahan insya-Allah hayat dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, bunga ros yang sama tuan-tuan berikan dia kepada seekor monyet yang duduk kat Ulu Kelang. Tuan-tuan tengok, disimpan ke? Dia letak ke dalam vas? Dia potpurikan ke? Tak. Dia ambil, dihempas, dipijak, dia marah. Begitulah Ramadan. Seandainya dihargai, disimpan sampai bila-bila, tetapi kalau tak dihargai, dihempas begitu sahaja. Ada dua mata yang melihat Ramadan, maka kita harap pada malam ini ruh perbincangan kita, muzakarah kita ni insya-Allah, yang saya yakin muzakarah kita ini saya cuba buat bukan dalam bentuk ceramah tapi dalam bentuk perbincangan sama-sama insya-Allah. Dan apabila muzakarah, kata ulama, hayatul ilm mudhakaratun, ilmu dah ada dalam dada tentang Ramadan, tentang puasa, dia akan hidup bercambah hanya apabila kita muzakarahkan. Kalau kita kuliahkan, kadang-kadang dia jadi bertindih sebab kita dah tahu. Saya pun tengok daripada hujung sampai ke hujung, termasuklah muslimah yang maaf saya ternampak ya, sampailah kepada ustaz, saya nampak wajah seorang-seorang ni, Masya Allah, jangan sebut tentang Ramadan, dia boleh syarah lebih banyak daripada saya. Baru saya nak kata dalam surah Al-Baqarah mesti ayat 183. Tengok, belum baca lagi tuan-tuan dah meningkah dengan kata baru saya nak kata ya ayyuhalladzina amanu, mesti dia akan kata, Ibnu Abbas berkata bila Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman, orang beriman akan rasa terpanggil. Tuan-tuan, saya nak syarah apa lagi? Jadi kerana tidak ada ruang untuk saya beri ceramah, maka saya mengambil pendekatan muzakarah. So muzakarah mudah sebab kita akan menjadi penyumbang insya-Allah untuk majlis ini. Yang penting wahai Allah, fahamkan kami, sebab faham adalah asas Ramadan kami insya-Allah. Baik, semua yang saya muliakan, kita tahu perintah wajibnya Ramadan turun pada tahun kedua dan berbetulan pula dengan bulan Sya'ban. Jadi kita berada pada bulan yang Allah turunkan perintah tersebut. Suka kita ingatkan. Dan mungkin satu benda yang macam tak ada kaitan tetapi sangat ada kaitan. Saya sebut kebetulan tu bahasa bercakap tuan-tuan ya, bukan bahasa ilmu. Maka dalam bulan Sya'ban juga turun satu ayat yang mengangkat tinggi kedudukan Rasulullah. Ya, ayatnya adalah yang biasa dibaca oleh khatib di atas mimbar pada hari Jumaat. Maka khatib akan baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasanya sebelum kita tak sempat mengantuk lagi lah masanya ya. Lepas tu mungkinnya jarang dah dengar ya. Dah tak perasan dah ya. Hari ni khutbah bab wanita kot ya. Ramadan, kita KL Oh, Selangor. Oh ya, Selangor. So KL dia cerita tentang wanita sebab hari wanita kot ya. Baik, kita nampaknya sebab dah faham wanita kita memang telah diraih di Selangor ni. So kita cerita Ramadan sebab ramai Ramadan orang lupa kan. Baik, tak apalah, itu cara-cara baik. Allah Subhanahu wa taala ya, kata ulama,
apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya Allah dan malaikat yusallun, ya, yusalluna, kita semua tahu dia adalah present tense, bermaksud hal, istiqbal, istimrar, sekarang, dulu, sekarang, dan berterusan. Maka Allah dan malaikat sedang berselawat, akan berselawat, berterusan berselawat bersama dengan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu turun juga di bulan Sya'ban. Maka kerana itu Sya'ban menjadi harum, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Para ulama berkata ayat itu sebenarnya mengangkat tinggi kedudukan Nabi dengan kedudukan yang sangat tinggi, seperti mana Allah pernah memerintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, dan malaikat sujud pada Nabi Adam adalah satu pengangkat yang mengangkat tinggi kedudukan Nabi Adam. Tapi tuan-tuan perasan tak, Allah Subhanahu wa taala menyebut usjudu li adama fasajadu. Allah kata pada malaikat, hei malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah. Dan kalimah Allah kata telah sujudlah, Allah gunakan past tense, maknanya dulu malaikat sujud. Tetapi apabila Allah dan malaikat bersujud, Allah tak kata Allah dan malaikat telah berselawat pada Nabi, tetapi Allah menggunakan sedang berselawat dan terus berselawat pada Nabi, kedudukan yang lebih tinggi Rasulullah bahkan berbanding dengan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya peranan malaikat semata-mata. Baik, semua yang dikasihi sekalian, maka di atas roh kesayangan, kecintaan kita, selawat salam kita, sebab Allah memerintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Pasti ada kaitan antara kita nak berbincang tentang Nabi dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bahkan kita tengok, ya, kalaulah kalimah Sya'ban, ya, Sya'ban 12 bulan yang telah ada namanya sejak daripada zaman Datuk Nabi yang bernama Kilab bin Murrah, ya, Datuk Nabi yang bernama Kilab bin Murrah. Kalau kita trace sedikit menurut riwayat Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai daripada Ibnu Hisham, daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, kalau kita nak tengok Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh rujuk apa yang dituliskan oleh catatan tersebut yang menyatakan bahawa Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin bin Sith bin Adam. Dan kita dapati bahawa Datuk Nabi lah yang memutuskan bahawa Nabi Sya'ban dengan Sya'ban, Ramadan dengan Ramadan, Syawal dengan Syawal, Zulqaidah dengan Zulqaidah, Zulhijjah dengan Zulhijjah, Muharram dengan Muharram, Safar dengan Safar, Rabiul Awal dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dengan Rabiul Akhir, Jamadi Awal dengan Jamadil Awal, Jamadi Akhir dengan Jamadi Akhir, Rejab dengan Rejab, dan Sya'ban balik pusing kerana Sya'ban dinamakan Sya'ban. Sesuai kita duduk pada malam ini, Sya'ban dinamakan Sya'ban menurut ulama. Ibn Manzur menyatakan bahawa kenapa Datuk Nabi dan para orang-orang Mekah pada ketika itu berbincang dan menamakan Sya'ban dengan Sya'ban, sebab Sya'ban maknanya adalah, saya rasa mungkin ada yang nama Sya'ban di sini kot, ya. Lebih baik kita tanya empunya diri, kan, kata dia marah, you kan Zoramli, tiba-tiba dak cerita tentang nama saya. Baik, mungkin ada nama Sya'ban di sini ke? Boleh saya tanya langsung? Oh, tiba-tiba bertukar, kan, saya bukan Sya'ban, ban je. Takut kena tanya pun ada, ya. Sya'ban
Dinamakan Sya'ban kerana dia bermaksud berpecah-pecah. Ya, tasya'ab, sesuatu benda yang berpecah. Kerana pada bulan ini ketika mereka tak dapat nama, ketika mereka tidak namakan Sya'ban, sebab sebelum itu ada nama-nama yang tersendiri, mereka dapati berlaku satu fenomena. Apa fenomenanya? Ialah orang akan ramai-ramai keluar. Ramai-ramai keluar, berpecah-pecah. Ya, tak peduli, bukan seorang, bukan dua orang, tetapi kabilah-kabilah keluar. Ke mana mereka keluar? Memikul geriba-geriba, membawa kullah-kullah. Ke mana mereka? Mencari air. Mereka mencari air. Sebab tu fenomena sekarang ni, kalau di zaman dulu orang akan keluar mencari air, mencari air. Kenapa mereka mesti mencari air? Sebab kalau mereka terlupa, terlalai, alfa dan tak bersedia, bulan hadapan datang satu bulan yang digelar sebagai Ramba. Ramba yang bermaksud bersangatan panas. Dan sekiranya orang tak prepare di bulan ini, maka sampai di bulan Ramadan mereka hilang hilang tenaga untuk melanjutkan bulan Ramadan. Apabila kita melihat sejarah lama tentang nama, dia ada kaitan dengan apa yang berlaku pada kita. Maknanya sekarang saya dan tuan-tuan, apa kita buat? Kita sedang mencari air sekarang ni. Apakah air kita? Ilmu. Apakah air kita? Kesedaran. Apakah air kita? Peringatan. Sebab air inilah yang bakal kita gunakan apabila datangnya bulan Ramadan. Kerana itu ramai orang, kerana tak sempat bersedia, tiba-tiba diumumkan oleh pemegang mohor raja-raja, esok puasa. Ya, tu yang kata daripada Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Kan terkejut kan? Orang tu Ramadan tiba, dia tiba-tiba Ramadan. Allahu Akbar. Cuba bayang, tak sempat prepare dengan ilmu, tak sempat prepare dengan tazkirah, maka akhirnya dia masuk juga Ramadan. Sebab Ramadan ini tunggu atau tak tunggu dia akan datang, jaga atau tak jaga dia akan pergi. Maka sebab itu kita dapati, maaf saya sebab saya tak sempat Ramadan tahun sudah di surau ini. Nak tanya je tuan-tuan, masa Ramadan penuh ke surau kita? Alhamdulillah, ya. Jadi samalah tempat-tempat saya, alhamdulillah, ya. Dan ketika malam pertama, malam kedua, masya-Allah, antara orang yang paling sibuk ialah pengurusi, tim malam pengurusi ahli jawatan kuasa, sebab banyak komplain. Ya, tak puas hati tentang aircon tak berapa nak sejuk. Tak puas hati tentang kenapa tikar tak cukup sampai di luar. Tak puas hati kenapa more, ya, tak dibagi secara sama rata. Khilaf tuan-tuan, ya. Menjadi permasalahan dalam perbincangan hari pertama, hari kedua di kalangan ahli jawatan kuasa. Tapi menjelang 2 minggu tuan-tuan, alhamdulillah masalah selesai, alhamdulillah, ya. Walaupun aircon tak ditambah pun, walaupun tikar tak ditambah pun, walaupun makanan more sama aja, tapi kenapa masalah selesai? Orang dah tak ada, tuan-tuan. Dan kemudian saya cakap ni tuan-tuan tanpa merendahkan sesiapa pun, sebab kita sedar tentang perkara ini. Namun kita sedar untuk diri kita, kenapa aku tidak kuat untuk menyambut Ramadan? Dia sama macam Sya'ban. Sebab itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Sayyidina Umar tuan-tuan, nama dalam IC dia, nombor saya tak ingat. Sekaranglah waktunya Sayyidina Umar berjalan sampai ke Jabal Salak, dekat dengan tempat Nabi bina Khandaq. Sekaranglah Sayyidina Umar berjalan sampailah ke lereng-lereng Gunung Uhud dengan pembantunya ketika dia menjadi Amiril Mukminin. Dan Sayyidina Umar berjalan di hujung Sya'ban, dan suaranya yang keras, suaranya yang garau, memandang ke langit, berjalan di lereng, kakinya memijak bumi sambil berkata, ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan.
Sehingga pembantunya berkata, seandainya kami tak tahu yang Ramadan itu adalah bulan, akan menyangka bahawa Ramadan adalah seorang kekasih yang sangat dirindui oleh Sayyidina Umar. Kalau kami tak tahulah Ramadan tu punya bulan, sebab cara dia menyebut dengan penuh perasaan, cara dia menyebut dengan penuh kerinduan, tak sabar-sabar, ya Allah, ahlan, selamat datang. Tak, tuan-tuan, saya bukan suruh tuan-tuan buat. Suruh pasal malam mana ahlan, ya. Tak sampai tahap kita lagi, tuan-tuan. Nampak sangat janggal kalau kita buat, tuan-tuan. Tetapi kenapa Sayyidina Umar buat? Sebab dia meluahkan rasa rindu yang bersangatan. Sebab apabila perasaan rindu yang bersangatan, bila datang Ramadan, mereka memeluk Ramadan dan seolah-olah tak nak melepaskan Ramadan. Bagi kita yang tak mempersiapkan air di bulan Syakban ni, tuan-tuan, masuk sekarang ni saya kira 15 Ramadan kot, ya. Dah mula pasang lagu raya, tuan-tuan, kan? Dah mulalah minta mak kuis potong, ya. Mula dah dengar suara garau M. Nasir, Dendang Perantau ke apa siapa, ya. Masya Allah, pasang je lagu tu, tuan-tuan. Masya Allah, mood tarawih dah hilang, mood tadarus dah ke mana, ya. Berbuka di surau wassalamu pakai semprit je, tuan-tuan, ya. Di hujung-hujung tuan-tuan makan berbuka kuih raya je. Tamar esok tayub tu hari pertama je, tuan-tuan. Minggu pertama, minggu kedua, tuan-tuan, memang tak dah. Kenapa balik persoalan itu? Sebab persediaan, ya, persediaan. Jadi kita doalah pada Allah, wahai Allah, kami malam ini duduk bersama-sama, kiralah wahai Allah ia sebagai persediaan kami, air kami untuk kami menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan itu benar-benar memberi kesan kepada hati dan jiwa kami, insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi, saya bila bercakap dengan semua yang saya muliakan di sini, tentu kita melihat begitu banyak tentang Ramadan, kelebihan. Saya fikir saya nak mengambil satu kelebihan berdasarkan apa yang ditulis oleh apa yang dibahaskan oleh seorang ulama yang terkenal di zaman dahulu yang bernama Asy-Syaikh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, dia kata, aku melihat hadis-hadis tentang kelebihan Ramadan. Sebab hadis kelebihan Ramadan yang terlampau banyak, tuan-tuan, ya. Kita tahu bagaimana masuknya Ramadan, bagaimana terpasungnya para syaitan, bagaimana nafsu-nafsu manusia ketika itu, bagaimana ganjaran-ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu banyak. Namun pada malam mungkin kesempatan ini, ada satu kata Sufyan bin Uyainah, aku mendapati bahawa kelebihan puasa. Yang dimaksudkan puasa itu pastilah puasa yang paling tinggi adalah puasa di bulan Ramadan. Dan kita akan cuba meniti di atas batas pemikiran Sufyan bin Uyainah ini supaya kita nampak, sebab di sana nanti adanya falsafah puasa. Dan kita memahami falsafah puasa serta kemuliaan yang paling tinggi menurut ulama ini, dan insya-Allah dia akan merangkumi semua persoalan-persoalan yang kita sepatutnya kita nampak dan lihat. Yang saya yakin dengan sebab itulah para sahabat Nabi SAW, mereka menunggu-nunggu Ramadan, memeluk Ramadan dan seolah-olah tak nak melepaskan Ramadan itu daripada berlalu pergi. Tuan-tuan, boleh tak kita baca satu doa sama-sama? Supaya orang kata, yalah, kalau rancangan TV itu kan dia ada iklan kan. Jadi kita iklanlah benda bermanfaat. Doa bersama-sama. Boleh ke? Allah baik sungguh, ya Allah. Tempat lain tak boleh, tuan-tuan. Memang di surau apa? Bukit Mulia, Masya Allah. Ya Allah, muliakanlah semua ahli jamaah yang ada di sini, ya Allah, dengan kemuliaan yang paling tinggi, ya Allah, minka, ya Allah, dari Engkau, ya Allah. Baik, jom kita baca doa. Saya sedang memikir beberapa doa, dan marilah kita baca satu doa, tuan-tuan. Doa ini kita boleh jumpa dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunanut Tirmizi, daripada Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji. Anas, sedikit catatan, dia kata, sebab Anas ni pembantu Nabi selama 10 tahun, dan dia sentiasa mendengar-dengar ketika Nabi berjalan, apa Nabi doa yang sering Nabi sebut. Dan kemudian Anas bin Malik mengambil inisiatif untuk tahu, aku tahu dah apa Nabi selalu baca kalau Nabi ketika keluar, ketika aku menemaninya.
Tapi aku nak tahu apa Nabi baca di rumah Nabi, sebab Anas tak boleh masuk dalam rumah Nabi. Maka Anas bertanya kepada isteri Nabi Ummu Salamah, dan Anas mendapati bahawa doa dalam rumah Nabi ketika luar sama. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan saya nak ajak kita sama membacanya, kerana kalau Nabi selalu membacanya dan kita nak membacanya, sebab semua yang dikasih sekalian, kita nak, Masya Allah, Allah kukuhkan Ramadan dalam hati kita. Itu harapan kita semua yang saya kasih sekalian. Mari kita baca sama-sama. Doa ni semua baca dah sebenarnya, bukan satu yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kita ulang 3 kali sebab dia pendek. Allahumma ya muqalliba al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqalliba al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Tuan-tuan, pasang satu pasak dalam hati. Allah kukuhkan kita menyambut Ramadan daripada maghribnya sampailah maghrib takbir raya nanti. Allah kukuhkan hati kita, insya-Allah. Sebab hati manusia macam kita katakan tadi, dek kerana berbolak-balik, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-10 tiba-tiba dah mula terbalik cara lain dah. Dan ketika itu kita punya motivasi ke depan dah macam tak begitu kuat lagi dah. Baik, semua yang saya kasih sekalian doa tadi, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya, sebab paling takut ni tuan-tuan, hati kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nak minta, kita minta pada Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Dan dah belum saya tak nampak jam berapa. Oh, tu yang azan awal. Oh, dia bawa bukit lain sikit ya. Masya Allah, dia Masya Allah, dia macam tu ya. Kalau bukit tu tinggi dia macam tu ya. Macam Burj Khalifa tu lah ya. Orang berbuka kat bawah dengan orang kat atas. Atas lebih awal tuan-tuan, lebih kurang 3 minit banding orang bawah. Tapi ni yang bawah, yalah, awal bawah dia memang patut awal, atas awal kan. Baik, insyaAllah kita azan ya. Tuan-tuan tolong doa tuan-tuan. Azan ni biarlah kekal daripada surau ini atau masjid ini sampai hari kiamat. Walaupun kita dah tak ada, biar dia terus sampai hari kiamat. Sebab ada masjid yang kemudian dia bertukar setelah mungkin 50 tahun kemudian. Doa tuan-tuan.
Sidang jemaah yang saya muliakan, yang saya sebut tadi sekarang dah jadi kan. Saya kata kuliah maghrib berakhir bila azan isyak. Jadi saya kena memperbaharui bai'ah. Boleh ke kalau kita sambung sikit lagi? Boleh. InsyaAllah. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, saya sedang cuba mengajak kita berbincang berdasarkan kepada apa yang dilihat oleh seorang ulama. Pasti surau kita akan bercerita tentang begitu banyak kelebihan-kelebihan yang ada Allah bagi di bulan Ramadan. Namun saya nak memetik sebab masa kita, berdasarkan kepada menurut beliau apa yang disebutkan oleh hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, ya, hadis sebegini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namun lebih jelas apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad menurut Imam Sufyan bin Uyainah, maka aku mendapati bahawa ini adalah satu benda yang sangat hebat tentang puasa di bulan Ramadan. Baik, hadisnya adalah daripada Abi Hurairah ayat Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam lahu kaffarah. Ya, dalam Sahih Bukhari kullu amal ibni Adam lahu. Baik, dalam Imam Ahmad kaffarah, dia ada tambah kaffarah. Fa innahu li, ya, dalam riwayat lain as-saumu li wa ana ajzi bih. Baik, saya ulang balik, pendek saja, tetapi hadis pendek ini menurut pandangan Imam Sufyan bin Uyainah, aku mendapati bahawa di sana terletaknya kehebatan yang mengatasi mana-mana kelebihan yang ada tentang berpuasa di bulan Ramadan. Saya ulang balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam, semua amal anak Adam. Ya, semua amal maksudnya semua amal soleh, semua amal yang dilakukan oleh kita. Namun tuan-tuan, ada satu benda nak masuk dalam hadis ini adalah semua amal yang kemudian Allah terima. Sebab ada orang orientasi dia adalah amal. Allah suruh pastikan amal diterima. Saya yakin surau kita nanti insya-Allah pada malam-malam Ramadan antara doa yang dibaca oleh imam adalah Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء مردودين. Saya pernah pergi ke satu masjid jauh di pedalaman. Saya tazkirah antara Isyak dan Tarawih, antara Tarawih dan Witir, dan kemudian sampai bila habis Tarawih, imam baca doa ni, masjid tu tak besar, tetapi saat imam baca Allahumma ja'alna, dalam getar suara imam didengar dengan kuat oleh para makmum, yang maknanya adalah wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, ij'alna, jadikanlah kami semua ya Allah pada malam yang mulia ini, fi Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifah, pada malam yang mulia ini ya Allah, minas su'ada, ya Allah, jadikanlah kami daripada gulungan orang-orang yang beruntung. Siapa tuan-tuan orang beruntung? Maqbulin. Maqbulin. Maqbulin adalah orang yang bila dia beramal, amalnya diterima oleh Allah. Pada masa tu saya dah dengar orang belakang dah mula menangis. Para jamaah menangis sebab mereka nak sangat amal mereka diterima oleh Allah. Kemudian bila imam sambung wala taj'alna Allah, dan janganlah ya Allah kamu jadikan kami pada malam yang mulia ini, pada malam-malam Ramadan. Kami dah buat amal sejak daripada sahur sampailah sekarang kami berada di habis daripada tarawih ini, wahai Allah, wala taj'alna Allahumma, janganlah engkau jadikan kami ya Allah minal ashqiya,
Ashqiya ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam mana-mana terjemahan, bunyinya sangat kasar. Tetapi itulah maknanya, dan mungkin belum sampai pun. Janganlah wahai Allah pada malam yang mulia ini engkau jadikan kami dari golongan orang-orang yang celaka. Rupanya pada malam-malam itu ada Allah senarai orang ini orang celaka, orang ini orang celaka. Siapa orang celaka? Dan sekarang saya dengar satu masjid dah mula menangis sebab mereka faham apa yang disebut oleh imam, dan mereka tak nak berada pada golongan orang celaka. Siapakah orang celaka? Mardudin, orang-orang yang dia beramal ditolak oleh Allah. Mardud, dia bukan orang tak puasa. Orang tak puasa section lain tuan-tuan. Bukan orang tak baca Quran. Orang tak baca Quran section lain. Ini orang yang puasa, orang baca Quran, orang tarawih, orang qiyamul lail. Rupanya ada dua kelompok. Sebab itu bila disebutkan tadi dalam hadis, kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, setelah melalui tapisan-tapisan, screening dan kemudian sampai makbulin. Bila disampai makbulin, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Sebab itu dalam suratul Kahf kita baca, suratul Kahf kita kata wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban. Semua amal soleh yang kita buat adalah khairun 'inda rabbika thawaban. Bila mana diterima, maka di sisi Allah, terjemah kepada bahasa Melayu kita, pahala. Rupanya tuan-tuan, amal ni dia boleh jadi amal saja tapi tak boleh berubah menjadi pahala. Ni yang menakutkan kita tuan-tuan. Tetapi untuk makluman kita, amal yang jadi pahala berdasarkan kepada hadis yang kata Sufyan bin Uyainah kata, wahai orang Islam, tengok tentang puasa, semua amal yang bertukar, maknanya amal itu ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub. Zaman sekarang lagi susah tuan-tuan. Asal tahajud share dalam Facebook, asal sedekah tunjuk bagi semua orang tahu tuan-tuan. Asal umrah tunjuk juga bagi semua orang tahu, supaya jangan orang tak tahu yang kita ni baca Quran, jangan orang tak tahu kita ni tahajud tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk, saya rasa tak jauh dengan tuan-tuan ya. Malam tadi tuan-tuan tak perasan ke lebih kurang pukul 4:30 pagi malam tadi, tuan-tuan perasan tak bunyi kilat? Saya kira cukup kuat. Tuan-tuan tak perasan kan 4:30 pagi? Tuan-tuan tak perasan masa tu saya tengah tahajud? Oh, bukan nak cerita kilat, nak cerita dia tahajud. Orang pun hebat dia tahajud. Cuba bayang kuatnya kilat tu tuan, bergoyang ni. Itu pun rakaat ke-23 tak silap. Masya Allah, nak cerita bukan 2 rakaat, 20 rakaat. Tapi nasib baiklah, Masya Allah, bila kita dah baca Quran sampai 6 juzuk sebelum tahajud. Nah, nak cerita dia baca Quran 6 juzuk malam tadi tuan-tuan, kan? Alhamdulillah tak bergoncang. Yalah, bukan apa juga, sebab kita dah biasa bersedekah lepas daripada sembahyang isyak tu. Ialah lalang dah pergi masjid, pergi surau tu, bawa lah dalam RM60, letaklah, apalah sangat harta. Nak cerita pula disedekahkan orang. Sebab tu tuan-tuan, amal ada tetapi tak convert menjadi thawaban. Sekarang Sufyan bin Uyainah kata, tengok hadis ini, rupanya tuan-tuan, semua amal anak Adam yang berjaya tukar jadi pahala. Yang tak jadi pahala jangan cerita tuan-tuan. Sebab ada hadis lain bercerita tentang berapa banyak orang yang beramal sedekah pulang pada Allah hari kiamat, kemudian diminta pada Allah ganjaran. Allah kata, kamu bohong, kamu bukan hanya bersedekah untuk aku, kamu bersedekah untuk kamu dipanggil seorang dermawan, seorang qari'ul Quran, yang jumpa, ya Allah, aku baca Quran, ta'allamtul Quran, aku telah belajar Al-Quran, aku mengajarkan Al-Quran, aku baca Quran, wahai Allah, aku nak pahala. Allah kata, kamu dusta, kamu baca Quran bukan kerana redha aku, tetapi engkau nak supaya engkau dipanggil sebagai qari', seorang alim yang mengajarkan ilmu. Wahai Allah, aku belajar ilmu dan menyampaikan ilmu, aku minta ganjaran di sisimu, wahai Allah. Allah kata, engkau membohong, kadzabta. Allah kata, engkau melakukan amal supaya engkau dipanggil seorang yang pandai dan alim. Ada sampai hatta tushhid, seorang mujahid yang berjuang sampai syahid di jalan Allah, jumpa Allah di hari akhirat. Wahai Allah, aku minta pahala aku, wahai Allah, sebab kerana aku syahid di jalan Allah. Allah kata, kau bohong, engkau berjuang bukan kerana aku, kata Allah, tetapi engkau minta orang panggil engkau sebagai pemberani. Cuba bayang tuan-tuan, kalaulah kita pulang pada Allah, minta Allah tak ada
Tak ada kata Allah. Sebab apa? Sebab kita terlampau banyak hari ni, zaman sekarang share dengan orang, tuan-tuan ya. Minta orang tengok kita agar orang perasan kita ni baik, kita ni hebat, sedangkan semua yang dikasih lain. Baik. Kata Nabi, amal kita tu bila Allah terima, akan datang kita, setiap daripada kita, kenapa kita baca dan Allah sebut Maliki Yaumiddin. Hari akhirat ni tuan-tuan, bermula daripada kita masuk saja ke gerbang kematian, sampailah berada di alam barzakh, semuanya namanya alam akhirat. Kemudian kita dibangunkan dalam keadaan yang paling sengsara, itu juga namanya alam akhirat. Kemudian kita ditimbang amalan, itu juga nama alam akhirat. Kemudian bagaimana baik, kalau kita perasan seluruh perjalanan akhirat itu, kita ulang Maliki Yaumiddin, ya Allah yang merupakan penguasa kepada hari pembalasan. Tuan-tuan, sebab Allah, Nabi nak sebut kita ni, setiap orang akan berdiri depan Tuhan untuk diadili oleh Allah. Dan salah satu mekanisme di hari akhirat ialah apabila kita ada masalah, terutama dengan manusia, maka semua amal kita, kata Allah, diberikan kepada orang yang kita bersalah. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, manil muflis, para sahabat, Nabi tanya, siapa orang muflis? Siapa orang papa kedana? Siapa orang bankruptcy? Para sahabat berkata, man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tak ada harta, tak ada duit, maka itu orang muflis. Nabi kata, orang yang muflis daripada umat aku ialah mayati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Nabi kata dia bawa amalan tetapi banyak dosa, dan dosa tu dengan manusia. Kemudian apa yang berlaku? Cara mekanismenya adalah pahala kita, tuan-tuan, kena bagi, sebab dia sebagai kafarah, penebus. Ya, kita mengumpat orang yang kita umpat, pahala tahajud kita bagi kat dia. Itu pun tahajud yang memang tak ada riak langsung, tuan-tuan. Kalau riak tak dan pun masuk dalam kantung amal kita. Bagi pada orang, hak tadarus kita bersekang mata, tuan-tuan, bagi pada orang yang kita umpat, bagi orang yang kita fitnah, bagi pada orang yang kita ambil hak dia, yang kita tumpahkan darah dia, yang kita cederakan maruah dia. Di hari akhirat tersebut, semua amal ini, tuan-tuan, kata Nabi, kemudian akan diambil dan diberikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai, sampai satu tahap ada manusia yang habis licin licau amalan dia. Kosong, tuan-tuan, macam dia duduk atas muka bumi, tak pernah buat satu kebaikan pun, kosong sekosong-kosongnya. Tetapi dosanya dengan manusia masih banyak. Apa kena buat, tuan-tuan? Nak bagi dah tak ada benda dah. Kena ambil dosa orang, letak tempat dosa kita. Ambil dosa yang kita tak buat, tetapi ambil letak tempat dosa kita. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Ambil khatayahum thumma turihat ala wajhihi, kemudian dibaling dosa tersebut pada mukanya, dibaling pada mukanya, sebab dia ke syurga memang tak ada harapan dah, sebab dah kosong kebaikan, yang penuh adalah dosa. Malangnya bukan dosa yang kita buat, dosa orang yang kita bersalah dengan dia. Dan sebab itu kata Sufyan bin Uyainah, rupanya kullu amal ibni Adam lahu kafarah, rupanya menjadi penebus illa saum, melainkan puasa. Rupanya puasa di sisi Allah, bukan di sisi kita. Di sisi kita biasa aja. Ni amal puasa, ini amal solat, ini amal zakat. Tak. Allah nak bagi tahu beza. Di sisi Allah, puasa adalah li, kata Allah. Fa inna sauma, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang memberi ganjaran kepadanya. Maksudnya, kata Sufyan bin Uyainah, puasa tidak akan pernah menjadi penebus seseorang. Tuan-tuan, mungkin tak berapa clear kan? Saya nak jelaskan sikit. Cuma saya rasa bersalah, tapi saya harap tuan-tuan jangan okey ya. Tuan-tuan biasa tengok cerita Titanic? Tengok kan? Ada yang astaghfirullahalazim, apa lara ni, kata persediaan Ramadan, tiba-tiba bawa cerita Titanic. Tak, tuan-tuan, maaf saya nak tanya je, tuan-tuan ada sedikit latar belakang tentang cerita Titanic?
Silap tanyalah, ya Allah, ya Tuhanku ya. Kami ni memang tengok TV Hijrah aja, Masya Allah ya. Susah juga ya. Okeylah. Saya nak bagi nampak tuan-tuan, hadis ni kalau kita tak, mungkin saya bawa cerita ni bagi nampak sikit tuan-tuan. Sebab nak bagi rasa, bukan tak tahu tapi rasa. Hadis yang saya sebut tadi dibaca, tetapi sejauh mana kita rasa, baik tuan-tuan, Titanic ialah sebuah kereta kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah tahu juga, Masya Allah ya. Maknanya sebab dia bukan cerita tu, Titanic adalah kisah benar kan? Bukan masalah kita tengok filem Titanic, tetapi memang Titanic adalah kisah benar. Cuba bayang, kapal dia kecil je kan? Oh besar, Masya Allah ya. Kalau tidak, masakan kapten dia bercakap pada semua golongan VVIP yang nak berlayar daripada Liverpool untuk pergi ke Amerika, dan dia berkata, kita sedang duduk di atas objek paling besar dibina oleh manusia, dan kerana dia terlampau canggih untuk masa tu, maka tak ada siapa yang boleh menghalang perjalanan kita termasuk Tuhan. Power ya. Tak ada siapa can stop us, termasuk Tuhan pun tak boleh nak stop, dia kata. Tengah-tengah jalan jumpa apa tuan-tuan? Alhamdulillah, macam makin tahu, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kadang-kadang tanya kok sini tak dapat jawapan, tanya kok lain baru dapat jawapan. Dia tersilap sebab iceberg ni bacaannya lain. Sebab itulah orang memberi teori manusia ni macam iceberg. Apa yang kamu nampak itu hanya 10% daripada kekuatan diri yang sebenar. Kalau kamu nak membina, jangan bina 10%, sebab kita laburkan banyak masa pada 10% apa yang orang lihat. Muka kita macam mana ya? Dulu risau jerawat, sekarang risau jeragat. Masih lagi tentang apa yang orang nampak, tetapi kekuatan kita bukan apa yang orang nampak, apa yang orang tak nampak. Seperti iceberg, 90% kekuatan kita adalah pada dalaman kita. Dan ini kesilapan ketika ditanya pada kapten, nampak sebongkah, dan dia kata kita nak go straight ataupun nak tukar bearing. Dia kata apa? Go straight. Dan rupanya dia buat silap. Kita pun tahu apa jadi tuan-tuan. Maka bongkah yang besar tersebut mengoyakkan kapal tersebut, dan berlakulah tragedi yang sebenar, dan kapal tersebut tenggelam. Dan kita tahu VVIP yang ada dalam kapal tersebut duduk pada deck yang paling hebat, bilik-bilik yang paling hebat. Dalam bilik-bilik mereka ada peti-peti besi, dalam tu ada dolar, ada pound, ada emas, ada kekayaan yang sebegitu banyak. Baik, semua yang dikasihkan saat keadaan menjadi begitu gawat, saat kapal dah mula tidak ada harapan, melainkan akan tenggelam, dan tenggelamnya tragik sebab dia putus dua tuan-tuan, dan kemudian dia akan menyucuk ke dalam. Ketika gawat tersebut, semua yang dikasih sekalian, seandainya kita ada di atas kapal tersebut dalam keadaan gawat yang kelihatan berpusar ombak seperti mesin basuh, dan kita ada dalam tu tuan-tuan, orang yang sedang berada untuk tenggelam, adakah dia sempat berfikir apa yang ada dalam peti besi dia? Adakah dia sempat fikir berapa ringgit? Berapa ya bawa ya? Sempat ke tuan-tuan? Pada masa itu hanya satu benda yang mereka nak ada. Apa dia? Apa dia? Pelampung keselamatan. Pelampung keselamatan orang nampak tak ada harga, tetapi pada saat yang gawat tersebut, semua orang minta pelampung keselamatan, life jacket. Mereka berteriak untuk mendapat life jacket. Kenapa semua yang saya kasihkan? Sebab apabila ada life jacket, insya-Allah dia ada life. Pada masa itu tuan-tuan, gawat tersebut, manusia tak fikir lagi apa yang ada. Semua yang dikasih sekalian, kita akan berhadapan dengan nasib yang kita tak tahu gawatnya hari kiamat. Dan pada saat tersebut, hanya satu benda yang kita tak nak dia hilang. Dia ada life jacket kita. Berdasarkan hadis ini, kata Sufyan bin Uyainah, life jacket kita pada gawatnya hari kiamat, mungkin nanti tengok-tengok pahala kita kena ambil satu demi satu. Tetapi andai kita ada life jacket, sebab Allah kata fa innahu li, puasa adalah untukku, kata Allah.
dan aku yang akan memberi ganjaran. Artinya life jacket ini tak akan pernah lepas daripada kita. Kerana itu semua yang dikasihkan, oleh kerana kita tahu dahsyatnya hari kiamat. Kita tahu dahsyatnya hari kiamat. Saya tuan-tuan mungkin di penghujung lah, saya tengok jam, tengok tuan-tuan, tengok jam, tengok juga masa, tengok tuan imam. Masya Allah, semua dalam kepala ni bermain tuan-tuan. Rasa bersalah dah makin besar ya. Sebab itulah tuan-tuan, memang saya faham dah tuan-tuan ya, kenapa jam diletak tepat di atas buka penceramah ya. Masya Allah ya. Memang supaya penceramah tahu bila nak adjust timing ya, supaya nanti jangan buat alasan tak perasan lah saya kan. Sebesar-besar tidak tuan-tuan, besar tangga jam tu tuan-tuan. Itu untuk penceramah tu tuan-tuan, supaya penceramah. Jadi tuan-tuan jangan risau, sebab insya-Allah jawatan kuasa pihak surau ni memang jaga jamaah dia. Dia tak jaga sangat penceramah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, seandainya kita tak rasa, sebab bila kita nampak, sebab tu Nabi kata man shama ramadhana imanan. Sekarang ni kita celekkan mata iman kita tuan-tuan, maka mata iman tak nampak lagi dunia ini, mata iman akan nampak akhirat. Mata iman bila dia celek, dia tak nampak dunia, sebab dunia fana, binasa, tapi dia tengok yang kekal abadi adalah akhirat. Sebab tu Nabi kata man shama ramadhana imanan. Kita nak buka mata, celekkan mata iman kita, nak nampak hari kiamat. Cuba bayang tuan-tuan, kita berada lebih dahsyat daripada Titanic, yang kita harap kita tengok amal kita lepas satu demi satu. Tetapi yang kita nak sekarang adalah hanya puasa. Kita tak tahu puasa tahun sudah kita macam mana tuan-tuan, tetapi kita nak puasa pada tahun ini adalah life jacket kita yang sebenar, yang menyelamatkan kita. Kerana itu semua yang dikasihkan, saya mungkin macam saya kata di penghujung ni tuan-tuan, Allah kan sebut dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Allah sebut tuan-tuan, hari yang saya dan tuan-tuan akan duduk berdiri nanti. Gawatnya setara mana tuan-tuan? Sebab ulama kata Allah cerita letupan hari kiamat itu dahsyat, apa setelahnya lebih dahsyat. Pada letupan dahsyatnya hari kiamat, dan yang mana kita mungkin kita minta kita tak akan bertemu dengan letupan tersebut, sebab yang bertemu hanya orang kafir. Tetapi lebih dahsyat kemudian berlaku setelah daripada itu semua yang saya kasih sekalian. Allah kata dahsyatnya hari itu, Allah kata kamu akan mendapati yang menyusu akan melepaskan susuan, yang mengandung gugurkan kandungan. Kamu mendapati orang terhuyung-hayang dalam keadaan mabuk. Mereka bukan mabuk, tetapi terlampau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Saya tak berapa nak faham tuan-tuan, kenapa dalam banyak Allah mendescribe tentang dahsyatnya nasib kita di hari akhirat. Yang sekali lagi, wahai Allah, 30 hari rezekikanlah kami Ramadan yang menjadi pelampung keselamatan kami, wahai Allah. Penyebab engkau membela kami, wahai Allah. Semua yang saya kasih sekalian, kenapa dahsyatnya hari yang bakal kita tempuh. Kalau kita rasa dahsyatlah panas hari ini, belum lagi. Dahsyatnya ujian pada hari ini, belum lagi. Allah sebut hari yang mana yang menyusukan anak melepaskan susuan. Kenapa Allah sebut itu ya? Sehinggalah tuan-tuan, mungkin saya pernah cerita yang ni, tapi saya sebab kebetulan sekarang tentang itu saya cerita. Saya ceramah di satu tempat, cerita pengalaman ahli bomba. Satu kemalangan berlaku di Lebuh Raya. Yang cerita mula ialah orang yang tengok, sebab hilang kawalan, mungkin bawa 130, 40, 50 ni tuan-tuan. Bila hilang kawalan dan dia hentam divider, orang belakang dia kata rupanya bila momentum dia menghentam besi, dia bunyi sebiji macam bunyi letupan bom. Dan kemudian bila hilang kawalan, dia terbalik beberapa kali, terheret di aspal, percikan api, dan kemudian akhirnya kereta tersebut terhenyak ke dalam longkang. Orang yang follow di belakang ni tuan-tuan cuba berhenti untuk cuba selamat siapa yang ada dalam kereta tersebut. Dan mereka cerita apa yang ada, dua orang, suami dan isteri. Suaminya dalam keadaan terlangkup kepada steering, dalam keadaan penuh darah. Sehingga dia cerita tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka pipe kita secara full blast, buka bagi habis, kita akan tengok air keluar dengan begitu deras.
Orang ni cerita tuan-tuan, rupanya saat pecah di dalam dan fungsi mengepam masih ada pada jantung, daripada hidung dan mulut, full blast, darah keluar sebanyak-banyaknya. Darah keluar macam pipe yang dibuka habis tuan-tuan, memancut dengan begitu kuat dan bertakung di bahagian kaki. Lama-lama dia jadi membeku seperti jeli, hanyir darah tersebut tuan-tuan. Dan dia cuba dalam secara naluri, ya, paru-paru nak mengambil untuk mengepam oksigen ataupun udara, tetapi yang dipam masuk adalah darah dan terhembur darah. Selang beberapa kiraan sahaja, dia terkulai, darah mula berhenti dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Boleh tak tuan-tuan kita minta doa sementara ni? Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala, bencana, mala, petaka, bukan kemalangan. Jauhkan kami dari kemalangan, Ya Allah. Jauhkan daripada anak-anak kami, Ya Allah. Jauhkan daripada saudara-saudara kita yang sentiasa mencari rezeki dalam menunggang motor, Ya Allah. Jauhkan daripada bala, bencana, kemalangan ketika kita mengendarai kenderaan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang kata bila tengok lelaki tersebut terkulai, maknanya dia meninggal di tempat kejadian. Sekarang ni tuan-tuan, bomba dah mula sampai, dan sekarang di sebelahnya isteri dia. Dia gambarkan bagaimana kesakitan si isteri, ya, muka ni tuan-tuan, kita tak sanggup nak hempas ke atas meja, tapi aksiden jadi. Dia hempas muka di atas dashboard dan dia terpelanting ke belakang. Kulit ni dia koyak sepenuhnya pada bahagian dahi, dia mengelonsor ke belakang, terbuka tudungnya, tetapi nampak tulang kepalanya. Darah mula keluar daripada hujung-hujung kulit tersebut. Tuan-tuan, bila aksiden, cermin tersebut dia masuk, cermin depan pecah, dicucuk, termasuk pada biji mata sebelah ni ditikam dan pecah. Tulangnya keluar daripada baju kurung dia. Dia tersandar. Saat itu, bomba ni cerita apa dia? Darah mula meleleh keluar dalam keadaan dia masih sedar, tak pengsan. Antara sedar dan tak sedar, dia meraung kesakitan. Semua yang saya kasih sekalian, orang tak boleh angkat dia keluar sebab kaki dia remuk, kerana seperti besi itu macam ragum pegang kaki dia. Maka bomba pun mula buka mesin untuk potong pada bahagian besi supaya boleh tarik dia keluar. Bila mesin tu dibunyikan tuan-tuan, baru mereka perasan satu benda. Rupanya mereka bukan dua orang. Di bahagian belakang, rupanya baby sebelum tadi dia terpelanting ke bahagian kaki, kat bahagian belakang penumpang. Tapi baby dalam bedung, rupanya si perempuan ni baru lepas bersalin. Baby tersebut terpelanting dan tak terdiam, tetapi ketika bunyi mesin dan kemudian baru mereka dengar bunyi tangisan. Dan saat mereka dengar bunyi tangisan, mereka umpil pintu belakang. Mereka berhenti sekejap operasi. Mereka ambil bayi tersebut dalam bedung tuan-tuan, menangis, tak cacat tak apa, dan mereka bawa untuk pergi ke ambulans yang lama dah datang. Bomba ni cerita apa tuan-tuan? Saat mereka bawa dan lalu di sebelah si ibu, dan ibu nampak daripada sebelah matanya yang masih upaya melihat, digerakkan tangan dalam keadaan merengsa kesakitan. Dia minta bayi tersebut dibawa kepada dia. Dia minta bayi tersebut dibawa pada dia. Dia isyaratkan dalam keadaan koyak bahagian kepala ni tuan-tuan, darah penuh pada muka, menitis ni. Dan pada saat tersebut, kami tak ada pilihan melainkan letakkan bayi tersebut di atas riba dia. Tuan-tuan, saat bayi diletakkan di atas riba, si ibu gagahkan diri untuk membongkok tubuh dia. Ketika dilihat anak darah bercucuran keluar, sekarang air mata jernihnya mengalir bercampur dengan darah. Dan saat dia nampak anak dia, tuan-tuan tahu apa yang dia buat? Dia buka baju dia, dia peluk anak dia dan disusukan anak dia. Dalam keadaan menggeletar dan mengerang kesakitan, dia peluk anak dia sekuat tenaga dan kemudian anak tersebut berhenti saat dia menyusu. Bomba kata, kami tak mampu, kami pandang tempat lain, kami dah mula menangis. Kemudian dengar si bayi menangis sebab terlepas, dan sekali lagi dengan penuh susah. Tuan-tuan, darah ni bercucuran keluar, tetapi si ibu dia peluk lagi anak dia.
Selang beberapa kali ketika dalam pelukan tersebut, kami dengar pembantu cerita anak tersebut menangis secara panjang. Dan saat kami pergi, si ibu dalam keadaan terkulai, air matanya mengalir, matanya terbuka, sebelah yang buta dan sebelah yang dilihat. Dan saat itu kami mendapati si ibu telah meninggal dunia. Saat saya dengar kisah ini, tuan-tuan, dan saat saya baca firman Allah, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, sekira-kira saat dahsyatnya hari kiamat, yang menyusu kerana terlampau dahsyatnya hari kiamat, tak sempat sama sekali untuk susubukan dan fikir anaknya. Maknanya, tuan-tuan, terkoyak seluruh bahagian kepala, patah dan tercucuk muka dan matanya pecah. Itu belum sengsara, tuan-tuan. Sebab Allah kata, sebab si ibu masih ada naluri untuk fikir susu anaknya. Tetapi saya dan tuan-tuan akan berdiri satu keadaan yang mana kita akan berdiri dalam keadaan lebih dahsyat daripada ketika itu. Dan kita masukkan dalam pandangan iman, ya Allah, dahsyat. Sebab kita sekarang tak nampak dahsyat tu. Sebab kita nampak okey, kalau tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah. Tetapi andai kita nampak dahsyat, tuan-tuan, sekarang kita nampak hebat Ramadan. Andai kita nampak dahsyatnya hari kiamat, sekarang kita nampak inilah satu-satunya penyelamat yang Allah bagi pada kita, untuk kita berpuasa selama 30 hari sebagai pelampung keselamatan terakhir. Sebab Allah kata puasa takkan terlepas, sebab kita tahu mungkin dengan sebab-sebab lain akan terlepas. Kerana itu saya ulang balik apa kata Sufyan bin Uyainah, aku mendalami hadis ini dan aku mendapati inilah yang terhebat, kelebihan Ramadan yang sepatutnya diinsafi oleh seluruh orang-orang beriman, yang dengan sebab itu dia akan menunggu Ramadan, dia akan memeluk Ramadan dan melakukan yang terbaik daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan kita sanggup bersabar untuk melalui ibadah Ramadan dengan cara yang terbaik, sampailah kita menjadi as-saimu as-sabiru, kerana sampai lahirlah kita seorang yang sabar, insya Allah. Semua yang saya kasih sekalian, saya tentu nak berkongsi sebenarnya apakah amalan yang patut yang ada dalam falsafah Ramadan daripada kefahaman ini. Namun macam saya katalah, saya berdoalah hati jangan jam berhentilah. Tapi mungkin jarum jam berhenti, tapi masa takkan berhenti, tuan-tuan. Jadi saya tak ada pilihan, dan saya harap insya-Allah akan ada lagi perkongsian yang menceritakan apakah benda paling utama yang patut kita bangunkan di bulan Ramadan, agar kita tidak melihat perkara yang lain, tetapi perkara utama tersebut kita jaga. Dan bagaimana Nabi mengajarkan fasa-fasa yang kamu kena lalui sehingga Ramadan itu benar-benar menjadi masuk dalam diri kita dan memproses diri kita, insya-Allah, dan menjadikan kita berbeza daripada sebelum Ramadan, setelah Ramadan, insya-Allah. Semoga Allah berikan kefahaman itu kepada saya yang fakir dan lemah ini, insya-Allah, dan bagikanlah kefahaman seterusnya kepada semua yang ada di sini. Saya memohon mengundur diri dengan ucapan terima kasih sebanyaknya di atas budi baik semua jamaah yang duduk, kerana dengan duduknya tuan-tuan memungkinkan saya dapat melakukan ibadah berada dalam majlis ilmu ini. Dan ampun maaf pastinya perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya di hadapan semua yang saya muliakan pasti ada lemahnya Zuramli ini. Maka saya dengan penuh rendah diri, apatah lagi kita berada di nak memasuki Ramadan, maka saya memohon berbanyak-banyak kemaafan. Semoga Allah memberikan kebaikan buat diri kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.